Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi rahmati Allah yang berserta imam, tuan-tuan, puan-puan, hadirin jemaah muslimin dan muslimat untuk sekalian rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi Ahad 9 Muharram 1444 Hijrah bersamaan 7 Ogos 22 Mesir di surau kampung Cakamulia Masjid Allah ini kita panjatkan sedikit puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersama menunaikan solat bersyukur berjemaah pimpin urutan imam kita berzikir, bertasbih, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh tuan imam kita. Mudah-mudahan segala munajat dan permohonan kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hari ini ya mungkin tidak ramai yang sedar ataupun menyadari bahawa hari ini adalah hari Tasu'a. Ya, hari 9 Muharram ini adalah hari Tasu'a. Besok ialah hari Ashura, ya, 10 Muharram. Maka ya kedua-dua hari ini dan juga
11 Muharram disunatkan kita berpuasa. Antara puasa-puasa sunat yang ada ialah puasa hari Tasu'ah dan hari Ashura dan 11 Muharram ni. Jadi insya-Allah kalau tak dapat ketiga hari ni pun jadilah sekurang-kurangnya sehari daripada 3 hari ini. Yang cantik ni besok lah, sebab besok kebetulan hari 10 Muharram tu jatuh pada hari Isnin. Kita dapat pahala, 2 pahala, pahala puasa sunat hari Isnin dan pahala puasa hari Ashura 10 Muharram, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita teruskan kuliah subuh kita, kuliah mingguan kita pada pagi ini. Pertama-tamanya seperti biasa kita akan membedah dan menguraikan isi kandungan kitab Safinatul Najah yang disusun oleh Al-Fadil Syekh Al-Fadil Al-Alim Salim bin Ismail Al-Maghribi rahimahullah ta'ala, sampai kepada fasal yang berikutnya, iaitu fasal yang ke-34. Ke-34 tajuknya diberi oleh penterjemah kitab ini, iaitu waktu solat atau waktu sembahyang. Faslun awqatus solati khamsun. Waktu-waktu sembahyang itu ada 5. Jadi sembahyang fardu itu 5, maka waktu sembahyang fardu pun 5. Kan? Walaupun ada waktu-waktu yang tidak termasuk dalam 5 waktu ini. Kan? Contohnya kalau lihat dekat jam sembahyang kita ada disebut 2, iaitu imsak dan syuruk. Imsak itu memberi pengertian 10 minit sebelum masuknya waktu subuh, yang mana fungsinya lebih kita gunakan pada bulan Ramadan. Manakala syuruk ialah waktu terbit matahari. Jadi kita lihat awal waktu zuhur. Pertama-tamanya awal-awal sekali waktu zuhur. Jadi awal permulaan waktu zuhur itu ialah zawalus syams, iaitu tergelincir matahari. Macam mana tergelincir matahari itu? Apabila ada bayang-bayang. Kalau tegak matahari, tak ada bayang matahari duduk atas kepala, tak ada bayang. Tapi bila ada bayang, maka matahari itu tandanya matahari sudah tergelincir menghala ke arah barat. Kerana kita tahu pergerakan matahari dari timur ke barat itu dari pandangan kita di atas muka bumi ini. Yang sebenarnya ialah bumi itu berputar dari barat ke timur, dan bumi ini bergerak mengelilingi matahari juga dari barat ke timur, seperti pergerakan tawaf. Tawaf kan dia gerak daripada barat ke timur pusing, itu tawaf. Lepas tu ada pihak-pihak yang mencipta jam yang pergerakannya mengikut waktu, mengikut pergerakan tawaf. Pukul 12 betul, pukul 6 tu dah betul, pukul 3, 9 tu terbalik. Pukul 3 duduk sebelah kiri, pukul 9 duduk sebelah kanan. Dia memusing, jarum tu pusing dari kiri ke kanan. Jam kita ni kanan ke kiri, kan? Jam biasa ni. Kerana kajian sains mendapati kestabilan bumi dan apa-apa yang ada di atasnya dan di dalamnya sebenarnya bergantung kepada orang yang tawaf mengelilingi Kaabah. Ini kajian sains dah dibuat, tapi biasalah orientalis tidak mahu menghebahkannya. Jadi ini akan menjadikan agama Islam itu tersebar luas ke seluruh dunia, maka orang manusia meninggalkan agama lain. Di mana kita tahulah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
orang kafir, kamu beri peringatan pada mereka ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Maknanya mereka tahu hakikat sebenarnya yang berlaku, tapi mereka tetap tidak beriman. Quran memberi peringatan kepada manusia, kepada yang beriman, kepada yang kafir. Tapi orang kafir ni sikap dia begitulah. Sama ada benda tu ada dalam Quran, tak dikaji, lepas tu dikaji betul pula hasil kajian itu bertepatan dengan apa yang ada dalam Quran, mereka tetap tidak mahu beriman kepada Allah SWT, tetap tidak mahu memeluk agama Islam. Itu cerita dia tuan. Kalau orang beriman, orang kafir mereka kaji. Para orang tadi mereka mengkaji Islam, malah mereka lebih tahu tentang agama Islam berbanding kita. Mereka lebih alim dalam bidang-bidang pengajian agama Islam berbanding kita. Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis Nabi, tapi mereka tetap tidak mahu beriman. Apa yang mereka jumpa dalam Quran tu, kalau mereka nak gunakan untuk memesongkan pemikiran umat Islam, mereka akan guna apa dalam Quran, apa hadis Nabi, mereka akan guna untuk memesongkan pemikiran umat Islam. Walaupun apa yang dalam Quran dan hadis Nabi itu sebenarnya pada naluri mereka ianya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang menciptakan alam ini. Itu cerita tentang jam bawah lah, tapi kita pakai jam yang ada ni lah. Jadi ada, tapi kalau jam dinding ada pun, tengok pergi kedai jam mana-mana pun tak ada. Ada lah syarikat-syarikat keluarkan, tapi tak sampai ke kedai-kedai jam. Sebab apa? Kedai jam tu sendiri tokek dia siapa tuan? Bukan orang Islam. Kalau tokek kedai jam tu orang Islam, mesti laku jam tawaf. Sebab tokek kedai jam tu orang bukan Islam, takkan dia nak promosikan jam tawaf. Walaupun dia tahu tahu bumi ni bergerak stabil sebab adanya orang tawaf keliling Kaabah setiap hari sampailah hari kiamat. Kena order pula, kena beli. Cuba tuan-tuan cari dalam Shopee buat dia. Kalau ada beli jam dinding ke jam tangan ke. Jam tangan saya ni pun saya cabut-cabut ni ada dua. Dah sampai penghujung pun agak kena cari dulu jam tawaf. Dan kita kena biasakan diri dengan sistem jam tawaf ni. Kadang-kadang keliru lah. Belah terbalik lagi. Wallahu a'lam. Kemudian itu tadi tergelincir matahari tadi. Tergelincir je matahari, ada je bayang, maka masuklah waktu zuhur. Wa akhiru masiru zilli syai'i mithlahu. Akhir waktu zuhur itu ialah apabila bayang sesuatu itu sama dengannya. Ghaira zillil istiwa, melainkan bayang-bayang istiwa. Maknanya tuan-tuan, dalam setahun ada 2 kali berlakunya istiwa. Jadi tuan-tuan waktu itulah nak semak kiblat. Kiblat di rumah kita ke, kiblat di sekolah ke, waktu tu nak semak. Pada bulan 5 dan pada bulan Mei dan bulan Julai setiap tahun 2 kali matahari akan berada tepat di atas Kaabah. Itu panggil istiwa tadi. Jadi akhir waktu zuhur itu apabila bayang sesuatu itu sama seperti benda tersebut. Kalau tiang tu 10 meter, bayang tu 10 meter. Itu dah ujung zuhur tu. Maknanya bayang matahari dah condong dah. Sehingga bayang-bayang itu sama dengan objek yang membentuk bayang-bayang. Tiang
Tiang bendera tu 10 meter, bayang-bayang pun 10 meter lah. Tu dah hujung Zuhur tu. Kita kena tahu ni. Walaupun dah ada jam solat, tak payah usah jam solat dah ada. Kena tahu kan ilmu fardu ain bukan fardu kifayah. Jangan tersilap. Mengetahui waktu semayang ini, bagaimana waktu semayang ini adalah ilmu fardu ain, bukan fardu kifayah. Kena tahu. Kalau tak ada jam solat, macam mana? Macam mana kita nak tahu kata waktu Zuhur dah habis? Sedangkan kita tak ada ilmu tentang ni. Macam mana? Dia ilmu fardu ain. Baik. Kemudian wa awwal waqtil asri, bermulanya waktu asar itu, idza sara zillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Apabila bayang sesuatu itu sama seperti sesuatu yang tersebut tu, wa zada qalilan, dan bertambah sedikit. Maknanya berbayang sesuatu itu lebih panjang daripada benda tersebut. Di sinilah kita, mazhab kita, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Kalau dalam setengah-setengah kitab tu dikata jumhur. Jumhur berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata apa? Waktu asar ni bila bayang sesuatu itu 2 kali ganda lebih panjang dari benda tersebut. Kalau tiang bendera tu 10 meter, bayang-bayang tu mesti 20 meter. Itulah tuan, masjid-masjid India di Malaysia ni yang kebanyakannya beramal dengan mazhab Hanafi, azan asar ni lewat pukul 5.30, pukul 6, itu pun heran. Kenapa azan pukul 6 ni? Asar dah lama dah. Tapi azan masjid tu azan pukul 6. Masjid India tu azan pukul 6. Azan pukul 5.30. Pasal apa? Sebab mereka menggunakan pakai kaedah penentuan solat mazhab Hanafi. Jadi waktu asar mereka tak panjang, lebih kurang dalam 1 jam lebih. Sebab apa? Sebab asar ni pukul 6, maghrib 7.30 atau 7.20. Jadi tak sampai 2 jam. Kalau kita panjang kan, asar kita sekarang 4.42, maghrib 7.30, hampir 3 jam. Kan? Mereka tak sampai 2 jam. Kan? Sejam lebih waktu asar pendek. Waktu Zuhur tu panjang. Itu beza kita dengan mereka. Itu perbezaan antara kita dengan mazhab Hanafi. Itu juga kalau kita nak menyemak waktu solat, ada setengah-setengah aplikasi dalam handphone waktu solat tu, dia tanya kita, nak waktu jumhur ke nak waktu Hanafi. Tengok tempat kita duduk lah. Kalau di Malaysia ambillah jumhur. Kalau kita duduk di Turki ataupun di Asia Tengah ataupun di utara India, ambillah waktu Hanafi. Kita tahu dalam dunia Islam ni mana negara-negara yang menggunakan pakai mazhab Hanafi. Turki, Asia Tengah, yang Tan tu lah, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dekat-dekat dengan Syaitan. Itu kata Abdul Wahum, kata saya. Jadi negara Asia Tengah ni, mereka menggunakan pakai mazhab fiqh, mazhab Hanafi. Itu pengertian ahli sunnah wal jamaah ialah mereka yang beramal dengan, yang berpegang dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dari Abu Hasan, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Seluruh dunia Islam yang bermazhab Syafi'i, Maliki dan sebahagian Hambali. Kan? Itu
Asy'ariyah, dan juga Maturidiyah, iaitu dari Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Itu mereka yang bermazhab Hanafi. Jadi Ahlussunnah Jamaah, mereka yang berpegang akidah dua-dua aliran, Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan berpegang dan menggunakan pakai fiqh 4 mazhab, salah satu dari 4 mazhab, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dan mereka yang beramal dengan ilmu tasawuf dari Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Ini dia Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kena tahu. Kalau orang tanya kita Ahlussunnah wal Jamaah tu apa? Sebab Syiah pun kata kami Ahlussunnah, Wahabi pun kata kami Ahlussunnah. Jadi mana satu ni? Jadi kena tahu pengertian. Kalau mereka pakai tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, itu bukan Sunnah wal Jamaah. Kan? Kalau mereka kata kami tak berpegang dengan mazhab, itu bukan Sunnah wal Jamaah. Kalau mereka kata contoh Quran yang ada ni tak boleh pakai, yang Quran sebenarnya datang dari Siti Fatimah, ada 17,000 ayat dalam dia. Itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka menolak ilmu tasawuf, mereka kata tasawuf ni umpama air longkang, air acak, itu mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kita faham tu, kita tahu, supaya kita tidak terkeliru. Akhir zaman ni macam-macam tuan. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Sebab manusia tak tahu yang bersatu hak, bersatu batil. Manusia tak tahu. Wallahu a'lam. Baik, itu sentuh sikit lah. Itu yang kata mazhab Hanafi tadi tu, dan Syafi'i, jumhur. Wa akhiruhu ghurubus syams. Dan akhir waktu asar ini apabila terbenamnya matahari. Maksudnya kalau sekarang ni 7.15, asar dia ni hujung sangat dah. Hujung macam lah, matahari pun dah berubah colour lah. Dah jadi warna oranye, dah jadi merah dah. Tapi ada lagi waktu asar tu, ada lagi. Kalau terbenam matahari, tak nampak dah bentuk matahari tu, memang terbenam habis dah di bawah ufuk barat tu. Itu baru dikatakan terbenam matahari. Habis waktu asar. Allahu a'lam. Kemudian wa awal waqtil maghrib, dan awal-awal waktu maghrib itu ghurubus syams. Bila terbenamnya matahari di ufuk barat, maka bermulalah waktu maghrib. Maghrib itu sendiri pun adalah isim zaman, isim zaman maf'al, daripada perkataan gharaba. Gharaba itu membarat, barat. Jadi maghrib waktu terbenam matahari. Terbenam matahari. Matahari itu terbenam mana? Belah barat. Kalau syuruqus syams, itu terbit matahari. Sebab matahari terbit dari timur. Sampailah satu masa Allah Ta'ala perintahkan matahari terbit dari barat. Waktu itu dalam hadis disebut pintu taubat tertutup. Tak lama lepas itu kiamat. Jadi matahari masih lagi terbit dari timur, maknanya waktu bertaubat itu masih terbuka, masih ada. Untuk alam ni, untuk manusia, tiap-tiap seorang manusia, pintu taubat masih terbuka selagi nyawa belum sampai ke halqum. Nyawa kita ada ni, betul dah tengok orang yang nazak, bila kita mengajar mengucap bertaubat, mohon ampun pada Allah, bertaubat kepada Allah SWT. Dia pesan kan kat telinga, meleleh air mata. Dia nak jawab dah tahu ni, dia dah nampak sempadan alam baik. Meleleh
kita pengajar ucap meleleh air mata itu tanda dia bertaubat. Dia tak sebut, tak mampu sebut dah, tapi dia bertaubat kepada Allah SWT. Dia tahu dah, dia tak lama dah. Dia pegang kaki pun dah sejuk dah kaki. Tua nazar, siapa yang pernah tengok tahu lah macam mana keadaan orang nazar. Ada setengah orang tu pergi macam tu elok lagi, tak ada tanda-tanda nazar pun elok, duduk ada kursi lagi. Macam sahabat lama saya meninggal sebelum Ramadan itu, nak kejut isteri arwah ni, nak kejut nak semayang subuh, makan tengah hari tak bergerak, tengok pegang tangan, ada nadi lagi, tapi dah lemah sangat. Panggil paramedik, sampai-sampai paramedik kata dah meninggal. Itulah dia. Elok je pergi, tak ada pun nazar menderita berhari-hari, nak ucap tak boleh, apa tak boleh. Wallahualam, bahagian semestinya kita tak tahu lah. Baik, kemudian wa akhiru, akhir waktu maghrib itu ghurubus syafaqil ahmar, terbenamnya mega merah di ufuk barat langit. Itu dia. Waktu maghrib itu kalau kita perhati, walaupun matahari itu dah tenggelam, tapi mega merah tu ada, cahaya merah di ufuk barat tu ada. Cuba kita tengok pas maghrib, pas main maghrib, cuba je tengok kat luar. Kalau tak ada kuliah, nampak kat belah barat tu ada, nampak cahaya-cahaya merah tu. Bila dah nak masuk isyak tu, cahaya merah tu makin lama berasu kurang, maka habis, tak ada dah, gelap gulita dah. Itulah ulama sepakat bahawa Nabi SAW mula diisrakan pada malam 27 Rajab itu pada waktu Isyak. Sebab apa? Sebab Quran sebut lailan. Dalam Quran sebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, malam Nabi diperjalankan. Malam tu bila? Lepas waktu ketika waktu bermula waktu Isyak. Bukannya waktu maghrib. Waktu Isyak malam dah pekat dah, baru Nabi SAW mula diperjalankan. Wallahualam. Kemudian wa'awal waktu Isyak ghurubus syafaqil ahmar. Mulai waktu Isyak tu ialah bila habisnya, lenyapnya cahaya merah di ufuk barat langit itu. Wa akhiruhu tulu'ul fajris sadiqah. Dan akhir waktu Isyak itu ialah terbitnya fajar sadiqah. Terbitnya fajar sadiqah. Apa fajar sadiq ni? Ini akan diuraikan nanti. Sadiq. Fajar sadiq tu fajar yang betul lah. Dia ada dua, satu fajar sadiq, satu fajar kazib. Fajar kazib pukul 4 lebih tadi. Kalau kita bangun pukul 4 lebih tadi, kita tengok kat ufuk timur tu nampak cahaya warna kuning-kuning tu kan. Itu belum lagi fajar tu. Itu bukan subuh dah masuk lagi. Itu dah ada dah fajar kazib dia panggil. Malam mesti ada, boleh lagi sembahyang tahajud. Tapi bila nampak cahaya putih di ufuk timur langit, itu dia, terbitnya mulanya waktu, berakhirnya waktu Isyak. Wa awal waktu subhi tulu'ul fajri sadiq, dan bermulanya waktu subuh. Nak tengok, saya tonton nak tengok cahaya putih di ufuk timur. Tengok, kalau tak pasal yang satu, cuba cari video filem dia di buku. Waktu Sarimah kata dengan anak-anak dia nak tengok cahaya fajar, tolong tunjukkan bukan mak tengok cahaya fajar. Tunjuk cahaya fajar tu putih di ufuk timur langit kan. Itu di kampung tu. Kalau pergi pantai lagi jelas nampak Kalau di tepi pantai yang menghadap ke timur lah, sebelah-sebelah pada timur tu memang boleh nampak cahaya subuh
Kemudian wa akhiruhu tulu'us syams, akhir waktu subuh ialah terbit matahari. Macam ni. Saat kita terbit matahari lagi 4 minit. Lagi 4 minit terbitlah matahari. Terbit matahari itu habislah waktu subuh dan bermulalah waktu isyraq. Waktu solat isyraq bermula di situ. Ini tak ada lagi tak ni. Sebab dia bukan semayang fardu, semayang sunat je, semayang sunat isyraq. Kita ada huraikan dalam kitab Indah di Bersyariat sebelum ni. Waktu semayang sunat isyraq, walaupun ada yang mengatakan semayang isyraq, sunat isyraq itu tidak wujud, tak ada pun, yang ada duha je. Tapi itu adalah khilaf ulama. Bila khilaf ulama, sikap kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kita berlapang dada. Bapa sunat kita berlapang dada. Nak buat, tak buat sudah. Tak payah nak gaduh. Mana-mana pihak yang mengakui adanya sunat isyraq, terimalah. Pihak yang menolak adanya sunat isyraq, okey lah, tak apa, pakailah pendapat kamu. Tak ada masalah. Kita okey je, benda sunat nak gaduh apa? Kan? Tapi ada sebahagian kecil umat Islam, ya, akhir zaman ni mereka bergaduh bab-bab ni, bab-bab khilaf, perkara-perkara khilaf, bergaduh sampai renggang hubungan silaturahim. Sebab mereka menuduh golongan yang satu lagi sebagai golongan yang ahlul bid'ah. Mereka ahlul sunnah, yang lain ahlul bid'ah, masuk neraka. Mudahnya nak kafirkan orang kan. Kita orang Islam ni susah payah nak ajak orang bukan Islam masuk Islam. Macam-macam kita buat. Dengar je orang bukan Islam susah, kita hulur bantuan. Tengoklah, arwah Ustaz Fadli Yusuf pergi ke Sabah, Ustaz Ebit Liu pergi ke Sabah kan. Ustaz Ebit Liu kan, dengar dia orang bukan Islam susah, pergi hulur bantuan. Tak cakap pasal Islam pun, hulur bantuan dia. Apa yang dia masalah dia? Tak ada duit, bagi duit. Tak ada makanan, bagi makanan. Tak ada pakaian, bagi pakaian. Tak ada tempat tinggal, disewakan rumah. Orang bukan Islam tu kan, kita usaha tolong bantu. Buat apa? Nak dekatkan dia kepada agama Islam. Mudah-mudahan dengan cara kita itu, hati mereka terbuka untuk memeluk agama Islam. Ini kita sama Islam mengkafirkan pula. Dan dia tasyrik takfir, membida'ahkan, mensyirikkan dan mengkafirkan orang yang tak sealiran dengan kita. Sedih kan? Jadi kita Ahlussunnah Jamaah, kita tak ada sikap begitu. Bab sunat, benda sunat, kita berlapang dada. Kami nak buat, kamu tak nak buat, kita tak apa. Kamu kata tak wujud, kita tak apa. Berlapang dada. Kami kata benda ni ada sebab ada dalil. Kamu kata tak ada sebab kamu pada dalil tu buat. Okay, pakai masing-masing. Tak ada masalah. Tak payah bergaduh benda-benda yang khilaf, benda-benda yang sunat terutamanya. Setengah jam lepas terbit matahari masuk waktu duha, sembahyang duha kita. Sampailah matahari terbit, sampai matahari tegak atas kepala. Itu waktu duha. Panjang waktu duha tu, dalam 4 jam lebih. Ada orang tanya saya, Ustaz, pukul 9 boleh buat duha tak? Saya kata boleh. Selagi matahari itu masih ada bayang mengarah ke timur, boleh buat duha. Tapi kalau dah tegak, tengok matahari duduk tegak atas pukul 12 kan, tak boleh. Waktu duha dah luput. Dan haram kita semayang ketika matahari tegak di atas kepala, kecuali pada hari Jumaat, semayang sunat. Kan? Yang itu kita orang nanti. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian al-ashfa' al-thalatha. Cahaya yang di ufuk itu ada 3. Lepas tu ahmar, cahaya merah di ufuk, wa asfar, cahaya kuning di ufuk, wa abyad, cahaya putih di ufuk.
Al-ahmar maghrib, ya, cahaya merah yang difuk ialah waktu maghrib. Wal asfar wal abyad, serta cahaya putih di ufuk, cahaya kuning dan cahaya putih di ufuk tu adalah waktu isya. Disunatkan wa yundabu ta'khiru salatil isya, disunatkan melakukan solat isya ya, ila an yaghiba syafaqul asfar wal abyad, hingga hilang cahaya kuning serta cahaya putih di ufuk, ufuk barat. Mana kalau ada gelap pekat tu, dia bermula merah, lepas tu kuning kita tengok, lepas tu macam ada putih-putih kan, lepas tu gelap terus. Itu nak mengenal saja. Biasanya kita lihat pada waktu sembahyang lah, kan? Waktu sembahyang bila tengok dia, azan, itu waktu yang tepat. Sebab waktu sembahyang kita ni sudah dikira oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dengan kerjasama JAKIM dan Jabatan Mufti Negeri. Dia tak ada masalah. Cuma ini ilmu lah, kita wajib tahu ilmu fardu ain. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan fasal yang berikutnya, iaitu waktu tahrim, iaitu waktu haram melakukan solat sunat terutamanya. Wallahu a'lam. Baik, habis kita membincangkan isi kandungan kitab Safinatun Najah. Kita pergi kepada kitab Indahnya Bersyariat, ya. Tajuknya taklah berat sangat, berkaitan dengan ini ulang kaji lah, wirid-wirid selepas solat fardu, muka surat 153. Benda kita biasa buat, ya. Macam yang Tok Imam buat tadi tu, betul lah tu, kan? Ya, kan? Ya, beri salam ke kanan, beri salam ke kanan tu sunat kita. Ya, selepas salam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah subhanahu wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Kemudian bila kita sapu tangan ke muka, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma hazib anniyal ham wal hazan. Ini pun sunat, tak buat pun tak apa. Kemudian ketika salam, selepas salam tu disunatkan kita membaca ayat akhir surah Al-Isra, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Dan istighfar 3 kali boleh, 7 boleh, 11 boleh, ikutlah. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampailah ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali pada sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Sembahyang lain 3 kali sudah memadai. Kemudian Allah majirna minan nar 7 kali. Ada yang dalam kitab ni 3 kali, nak buat 7 pun boleh, kan? Ada seorang ustaz penceramah, dah arwah dah pun, katanya, saya ingat lagi dalam kuliah dia kata, kenapa baca 3? Neraka ada 7. Bacalah Allah majirna minan nar 7. Saya ingat lagi kalam dia. Apa ini? Jadi kalau saya amalan yang saya buat 7 kali. Allah majirna minan nar, Allah majirna minan nar, Allah majirna minan nar 7 kali. Lepas tu Allah matassalam, memikas salam sampai habis. Dan diikuti dengan Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim sampai habislah Fatihah. Lepas Fatihah kita baca ayat kursi, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan ayat kursi. Ini wirid yang lengkap. Kalau kata malam tu tak ada kuliah, boleh sambung lagi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh amana rasul sampai habislah, sampai fansuna alal qaumil kafirin. Waktu sambung lagi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa mal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist, sampailah ya, wa tarzuqu man yatasha'u bighairi hisab. Kan? Kalau kata ada kuliah cukup takat ayat kursi saja. Lepas tu kita pun wirid. Kan? Kalau nak
singkat lagi wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ambillah 11 kali kan. Sebab dia tak nak kuliah maghrib singkat masa dia. Jadi kita sebagai imam pun kena meraihkan tuan guru yang nak menyampaikan kuliah. Kena raihkan. Jangan kita ikut kita sampai pukul 8 habis doa, habis satu nak menyampaikan kuliah berapa minit yang ada kat dia. Awak buat sembahyang sunat kali dah 8.10, tinggal setengah jam kat dia, baru nak pandai dia dah kena berhenti. Isyak masuk. Tak mahu Ustaz, isyak masuk jatuh sembahyang Ustaz. Ada yang macam tu. Kan? Ada yang dia bagi lajak. Tak apa, lepas itu pun tak lama. Lepas azan 10 minit saya ingat lagi ada satu masjid di KL, memang dia pesan kat kita, Ustaz, lepas azan Ustaz sambung 10 minit. Memang kita bajet 10 minit. Tapi maghrib tadi dia lah imam dah wirid panjang sampai dengan sembahyang sunat 8.10 baru nak mula. Jadi masa kita terhad bukanlah kita nak sampai 2 jam 3 jam dah. Kita tahu waktu isyak, maka isyak tu singkat 1 jam 10 minit tapi imam raihkan. Setengah imam tu dia macam tu lah, macam saya sebut tadi kan. Kadang-kadang Allahumma sallam Fatihah tu buat doa. Lagi singkat masa. Jadi kita ikut kesesuaian lah. Ikut kesesuaian. Kalau tak ada kuliah tak apa, boleh sampai syahidullah, sampai kita baca boleh baca 3 kul lagi sebelum kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Itu dia kan. Boleh tahlil lagi. Boleh. Kalau tak ada kuliah malam tu sampai tahlil, tak ada masalah. Pasal kita dah gantikan dengan majlis zikir. Nak zikir sampai nak emosi syam tak apa, boleh. Tak ada masalah. Ataupun zikir yang lengkap lah. Ambil doa. Kita beritahu pula lepas sembahyang sunat lepas sembahyang sunat ba'diyah kita sama-sama baca surah Al-Mulk sebelum isyak. Ada setengah masjid lepas isyak, ada setengah masjid sebelum isyak. Tak apa, ikutlah. Wallahu a'lam. Itu dia. Wirid maka wirid kita itu ditutup dengan doa. Doa ni tuan-tuan dalam kitab ni, siapa yang kitab ni boleh buat tengoklah. Doa lepas sembahyang banyak. Doa lepas sembahyang ni kita boleh hafal dan kita boleh amalkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah, sebagai mengakhiri perbincangan tentang solat dalam kitab ini, iaitu qada solat. Ini pun hukum syarak. Orang yang dibolehkan mengqada, menggantikan solat tertinggal ialah orang yang tertidur sehingga melepasi waktu solat tertentu. Kan? Contohnya kita terlajak jaga-jaga dah pukul 7.30 contoh, maka qada lah, gantilah. Yang kedua, orang yang lalai atau terlupa waktu solat dengan tidak sengaja. Sibuk ke dia terlupa dia. Tak sengaja. Dah zuhur ke tak lupa dia. Dah asar ke tak lupa dia. Tak ingat dia. Lagi-lagi kita yang dah usia-usia macam ni lupa tu biasa lah. Dan Nabi pun sebut inna majlisan la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Manusia itu tak lepas daripada salah dan lupa. Lupa mesti ada. Mesti ada lupa ni. Lupa muka orang. Kadang-kadang saya bertemu dengan orang tegur saya, dia pakai mask pula. Lagi kita tak ingat siapa ni. Kalau dia buka mask tak berak kenal kan. Dia suami kenal. Dia pakai mask, kita pun terpinggir ke. Pasal dia kata, Ustaz, lama tak nampak. Jadi kita pun jadi muskil. Siapa pula orang pakai mask pula kan? Ada. Cakap yang tu lah. Saya pun dah lama 70 tahun. Itu lah nak cover kan. Itu lupa. Kalau buka mask pun kita boleh
Kadang saya tanya kan, kita jumpa kat mana lu? Ada ustaz jumpa kat mana negeri dah. Oh, dah. Pasal dia tak buka emas je. Kan. Jom. Tak ingat. Kita manusia, lagi-lagi kalau kita pernah kena penyakit COVID. Memang kesan daripada COVID, sesatunya kesan daripada COVID yang berpanjangan ialah ingatan kita. Ingatan kita akan terjejas sedikit banyak. Tapi tak ada COVID pun lupa. Kalau lama tak jumpa orang pun memang tak ingat dah siapa. Lagi-lagi kalau pakai mask lagi tak macam tolonglah buka. Nak kenal orang, nak siapa orang buka nama tu. Tak ada masalah dah sekarang ni. Tak ada masalah dah. Malam tadi 30,000 orang memenuhi stadium Selangor Laut Terengganu malam tadi. 30,000 orang. Kalau nak ikut kluster tu, kluster stadium. Kau ikut kan? Tak ada pun dengar, tak tengok 2-3 hari ada tak? Sekali 2,000 orang masuk hospital, 3,000 orang masuk hospital, ada tak? Kalau tak ada tu makna COVID tu dah endemik. Habis semua, mana ada pakai mask semua. Saya tengok dalam TV mana ni, kalau tonton ikut lah. Tak ada siapa pakai mask pun, semua tak pakai je tengok. Elok. Bukan cakap besar lah kan, sebab katanya kes ni ribu-ribu lagi. Tapi itulah hakikat yang berlaku, realiti yang berlaku. Jadi kalau nak kenal orang tu, nak tegur orang tu, tak lama. Assalamualaikum Ustaz. Bocam. Rasa macam pernah tengok. Saya akan cakap tu. Rasa kita macam pernah tengok ni, kat mana dia jumpa? Ini tak pakai mask. Saya pun tak tahu. Siapa ni? Kan? Itu dia. Sebab kita ni tak lepas daripada lupa kan? Kedua-dua golongan ini tidak berusaha tapi wajib qada serta merta. Dia. Tak berusaha tapi wajib qada serta merta. Maknanya bila kita jaga tu sunat tu qada. Kalau lambat, tu yang jadi usaha. Waktu mengqada solat ialah ketika ia menyedari bahawa ia telah meninggalkan solat tersebut. Itu dia. Bagi orang meninggalkan solat tanpa sebab yang syar'i, seperti keuzuran dalam musafir, tertidur dan terlupa dengan tidak sengaja, ternyata telah merengah-rengahkan ibadah solat. Bagi orang yang sengaja meninggalkan solat pula adalah berusaha dan wajib qada serta bertaubat. Itu jelas. Untuk ikut mazhab Syafi'i, orang yang sengaja qada itu wajib qada serta dosa tetap ada walaupun namun wajib qada serta bertaubat dari kesalahan dia. Wallahu a'lam. Baik. Terdapat sebuah hadis diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, mafhumnya hutang kepada Allah itu lebih layak untuk kamu tunaikan. Wallahu a'lam. Waktu-waktu dimakruhkan solat. Waktu makruh solat pada 5 waktu ada 5. Iaitu selepas solat subuh hingga naik matahari. Ini kata tahrim. Jadi yang ini kita akan sekalikan. Pada minggu depan, bulan depan kita akan bincangkan benda ini dalam kitab Sabit Pengajar, disekalikan dengan benda ini. Disekalikan. Dan akan masuk kepada tajuk yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan ibadah zakat. Kita akan masuk kepada bulan hadapan ni. Selit sikit waktu yang dimakruhkan solat itu, makruhkan solat itu, dan masuk dengan zakat sekali. Mula kita bincang zakat ni. Adapun puasa, telah bincang pada bulan Ramadan, sebelum Ramadan yang lalu. Jadi bulan puasa ni kita akan bincang pada bulan Sya'ban akan datang, sebagai tajuk yang khusus untuk menyambut ibadah puasa pada bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan bincangkan tentang topik yang tersebutkan tadi. Kita sudah belajar, iaitu waktu tahrim solat, dan di dalam kitab Najib Syariat ialah tajuk yang sama juga, dan juga sedikit pengenalan tentang ibadah zakat. Itu tarikhnya pada 4 September 2022. 4 September 2022. InsyaAllah izin Allah SWT kita akan bertemu pada waktu yang baik disebutkan itu, insyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan
mudah-mudahan apa sebab kita usikan pada pagi ini memang baik untuk bersama dijadikan pada Allah kita untuk dirahmati kepada Allah SWT dan kita kita bersama dengan kita akan bagi dunia sampai ke akhirat dan kalau lebih sampai ke planet kasar masa dan jalan semua umat Allah SWT yang Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah. Jadi itulah dia sedikit kupasan ilmu pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan pun kita pagi ini dengan tasbih al-Baqarah dan surah As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma arham jaman hazal wa humma taqabbal abadikum asuma. Allahumma inna nas'aluka fi nufuri adaina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma badid syamlahum wa kharij jamahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil ahlahum wa sa'al kalbat kilabiyya wa kharij barakatahum ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yang menzul kitab wa yabirsa wa azam izin wa sunnah wa karim syarah marhamin. Rabbana azina muslimun fama ya akhir rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka al masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa bisna wa ilqana wa amal wa subhana wa ana fi hadha yawm mubarak min syarri ma hamara kasama alayhi